Nak sambung slot petang ni dengan soalan nombor 12. Cikgu dah kongsi dalam grup. Kita tengok soalan. Nanti Amirul lepas lah. Tadi cikgu dah kongsi dekat Amirul kan gambar tu. Kalau yang tak ada kertas tu boleh tengok gambar yang Amirul akan forward ke WhatsApp. Okay, ni ya. Kita sambung soalan nombor 12. Okay, boleh semua orang buka mic baca soalan. Rajah 7 menunjukkan okay, namakan. Okay, saya paparkan soalan. Ada yang mungkin tak jumpa kertas soalan ke, tak ada ke, boleh ambil gambar dekat skrin cikgu tu. Dan buat dalam kerja sikit. Buatlah sikit, buat sendiri. Kan, supaya ada latihan untuk minda. Kan. Okay, kita hantar lagi sekali ke grup WhatsApp kamu. Kamu boleh tengok ya. Kita ada buat grup baru WhatsApp tu, refer kat situ. Tak banyak sangat gambar rajah, kita nak nanti pihak grup kelas yang ada semua guru-guru tu dia tak selesa. Ya. Ini slot petang. Slot petang. Nombor 4. Ambil kertas, ambil pensel ke pen ke. Cuba jawab. Ya. Cuba jawab. Cubalah lakar tak apa. Melukis ni penting. Sebab bila masuk you nanti, ada yang masuk fakulti pertanian. Dah nak kena lukis gambar daun kan. Maknanya latihan sekarang lah. Masuk pula fakulti keceraan ataupun architecture kan. Dah kena melukis pula blok-blok bangunan dan sebagainya. Kan itu semua takdir Allah ke atas kamu. Kamu pun tak tahu kan. Rupanya Allah bagi kamu bidang yang kena banyak melukis. Okey, saya nak kecilkan gambar ni sebab saya nak pergi pada whiteboard saya. Jadi kamu belajarlah. Carilah kemahiran apa yang kamu mampu melukis ke apa ke supaya kamu dapat idea macam mana nak dapatkan. Dia ada bagi 2 titik penting iaitu P dan Q kan. Jadi kita pun kena go through lah sebab dia punya arahan yang pertama menunjukkan sebuah prisma tegak dengan segi 3 sama kaki. VWX. Kena refer lah dekat tu. Saya suka kalau kita boleh lukis semula dan kita boleh gambarkan ya. Untuk ni saya kecilkan ni gambar. Itu ya, gambar rajah tu dah kat situ. Okay, soalan nombor 12. Okay, ambil kertas, ambil pen, ambil ni penting sikit. Soalan nombor 12. SPMU 2020 kertas 1. Okay, so jadi kalau tengok gambar rajah tu ya, bahagian penting ni dekat P tu. Saya lukis dulu gambar rajah sekali lagi bagi awak nampak hubungan dia. Memang tak berapa nice lukisan saya ni tapi tak apa, boleh je kita manfaatkan dia. Dia bentuk segitiga macam tu. Okay, ya. So yang ni ada R,
Okay. RPS. R pasal ada tengah-tengah. PS. Okay. Lepas tu dia turun ke bawah. Macam tu. Okay. Ya. Dia piramid kan? Yang belakang tak nampak tapi ada. Sebab garis putus-putus. Okay, yang ni pun tak nampak garis putus juga. Okay. So jadi yang ni ada W kat bawah ni. Okay. Kemudian hujung sana V. Kat sini ada tengah-tengah satu lagi titik. Okay, yang dia maksudkanlah Q. Okay, yang ni awak sambung. Kan? Sebab kita nak refer yang ni nanti. Saya guna pen mana lain nanti. Okay, sekarang kat hujung ni kita ada T. Okay, kat sini kita ada X. Okay, okay, kemudian dia ada bagi satu satah lagi iaitu RX. Okay, so cikgu guna warna lain bagi awak nampak. Okay, RX, sambunglah. R ke X. Okay, tak berapa nice, tak apa, ikut je. R ke X, satu lagi S ke X. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak ni? Boleh faham tak dia punya satah yang dimaksudkan? Okay, kalau tak nampak, ambil pembaris, buat garisan, highlightkan satah yang nak dibincangkan. Kamu highlightkan satah ni. Okay, satah ni dia ada di tengah-tengah piramid tu. Bentuk prisma ni. Boleh bayangkan tak tu, satah tu? Okay, satah RSX. Ya? Okay, tapi dia kata menunjukkan sebuah prisma tegak dengan segi tiga sama kaki. Ya? VWX ni ya. VW ni sama kaki. So awak boleh je label kat sini dia sama kaki. Awak letak label sama kaki. Maknanya yang ni sama dengan yang ni. Tu maksud dia sama kaki. Boleh je label macam tu. Maknanya ni pun sama juga. Sama kaki. Status dia sama kaki macam ni. Macam tu. Okay, tapi yang dia nak, okay, didapati bahawa P dan Q masing-masing adalah titik tengah, RS dan VW, dah faham. Namakan sudut. Ini yang soalan awak nak jawab ni. Kita nak namakan sudut. Kita punya matlamat kena namakan. Namakan sudut. Ya, namakan sudut. So awak namakan sudut apa? Antara satah RS. Sudut. Namakan sudut antara satah. Tengok ayat dia guna perkataan satah. Ni penting lah ni. Satah mana yang dia nak? Satah R, X, S. Betul? Betul tak yang warna hijau tu? Betul kan? Satah R, X, S. Okay, tapi nak dengan tapak VWX ni. VWX bawah ni. Ya, nak dengan tapak VWX. VW dulu WX. Tu tapak tu. Okey. Dengan tapak bila sebut tapak dia di bawah lah. Ya, tapak VWX. Cikgu rasa kamu dah nampak. Okey, jadi kalau nak highlightkan ni boleh, tak ada masalah. Kamu letak je warna lain. Kalau kamu ada bawa banyak warna pen dalam kamu punya pencil case tu nanti tak boleh masuk kan. Okey, kamu letaklah warna lain supaya kamu dapat beza. Mana buat titik-titik. Oh, ni warna biru. Kan? Okey, ada beza tak hijau dengan biru ni? Tapi dia nak sudut. Ni ya. Benda penting yang kamu kena bagi tahu adalah sudut. Bila sebut sudut je, kamu tengok pilihan jawapan tu. Ada 4 pilihan jawapan. Kan? So, jadi kamu kena tengoklah. Kalau antara segi tiga ni yang paling cantik kat tengah ni. Ya. Yang paling bagus ni kat tengah ni. P ni kan. Kamu sambung dulu ke titik Q. Tengah-tengah ni. Dia tak berapa nice cikgu punya garisan. Tapi inilah maksud dia. So jadi bila maksud macam tu, kamu faham lah. Nak cari sudut mesti ambil yang tengah-tengah juga. Sambung ke X.
Okay, daripada Q ni sambung ke X juga. Boleh faham? Dia nampak tak? Bila keluarkan lukisan dia akan jadi macam ni. Bila saya keluarkan lukisan jadi macam ni. Boleh faham? Ni yang merah ni kan, atas adalah P, tengah-tengah tu Q, boleh faham? Okay, hujung ni adalah X. Dapat tak masuk cikgu? Dapat tak masuk gambaran yang cikgu masukkan? Okay, tapi sudut yang dia nak adalah antara RXX ni, RXS ni, satah ni, ambil yang tengah-tengah ni sebab kita dah ada titik tengah P dengan Q tu. Okay, lepas tu tapak dia yang bawah ni, yang biru ni. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sudutnya. Sudutnya kat sini. Yang merah ni sudutnya tu. Ini sudutnya. Jadi sudut ni yang kita nak. Kita tengok dalam rupiah jawapan untuk A. Kita tengok dia ada mention sudut. Baca P dulu. Lepas tu baca X pula. Okay, lepas tu baca Q. Faham tak? Dah faham? Jadi masa exam nak pilih tu buat gambar rajah macam ni dulu. Barulah jelas. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Janganlah diam je. Nanti awak lost masa exam sebab awak tak bertanya. Ini tujuan kita wujudkan grup ni. Supaya awak boleh tengok dekat grup je kita punya gambar rajah ni. Tak payah awak nak refer kat lain kan. Saya dah hantar. Okay, jemput lagi kawan masuk. Baru 14 orang. Sama je macam pagi tadi. Tak tahulah bila awak belajar. Kan? Memanglah tadi ada kelas lain, subjek lain. Ya? Tapi ni untuk kepentingan SPM awak juga. Kalau pandai subjek lain, dapat A semua. Maths A, BMA, sejarah A, Sains A, IT pun A, kan? Lepas tu perniagaan A. Tiba-tiba Maths gagal. Jadi nama awak tak tersenarai lah untuk masuk IPT. Sebab tu kena hati-hati dengan kemasukan ke IPT ni. Syarat besar dia adalah mesti lulus matematik. Ya? Dia akan tolak tepi dulu nama awak, dia pilih pelajar-pelajar yang lulus dulu. Lulus Maths. At least awak kena lulus lah kan. Nak lulus tu kena sedaya upaya lah siapkan paper 1 dengan baik. Paper 1 ni kan objektif. Tapi naklah yang betul. That's why saya share jalan kerja slowly step by step. Kena patuhlah dia punya kaedah. Okay, now kita pergi soalan baru. Soalan seterusnya yang ada gambar menara tu kan. Tak boleh buat tak apa skip tapi buat masa ni cut out lah dulu kan. Sekali jawapan boleh, nak tengok gambar dekat grup pun boleh, terpulang boleh. Saya nak gambar dulu. Okay, boleh? Kita tengok soalan baru. Ni. Okay, semua orang boleh baca soalan dulu. Okay, buka mic. Buka mic semua orang. Janganlah Amirul seorang je buka mic, yang lain tak buka mic. Tidur ke? Okay. Ya, soalan macam tu lah. Soalan SPM kamu. Fokus macam tu.
Cuba ni cari idea. Macam biasalah. Ambil kertas. Dapat. Okey. So kita tengok cara jawab yang paling baik lah. Ini saya kecilkan gambar ni dulu. Ini ya. Okay, Rajah menunjukkan sebuah menara tegak PR. Kita tengok menara tegak PR tu. Tak payah lukis benda yang original tu. Just ambil dia punya ni je. Sebab tujuan kita nak tengok sudut tunduk dan sudut dongak ni. Penting kita menghayati betul-betul perkataan dongak dan tunduk. Okay. Menara tegak PR. Tinggi menara tegak tu. Okay, soalan nombor okay, setegak yang bolehlah awak buat ya. Sebab ni cikgu punya ni tak guna pen, tak guna pembaris. So ni menara tegak R. Okay, jangan lupa ada kat sini Q satu lagi. Status kat sini Q. Dan daripada Q ke P ni dia adalah 50 meter. Dia tak tunjuk sampai atas tau. Ada satu objek. Ni nilai sini sampai sini saja. Okay, bernilai 50 meter. Jadi info ni kalau awak nak nampak je lah, awak letak je objek tu macam tu. Ya, macam bentuk bangunan ke, empat segi ke, nak bagi nampak lah perbezaan ni kan. Macam menara lah, ni bila kita lukis mula kan. Macam menara. Okay, tapi yang kita nak highlight kan, dia tanya kat situ
Menara tegak PR yang punya ketinggian 80 meter. Sebenarnya yang separuh ni yang dekat Q ni 50. Tapi total up semua ni adalah daripada sini sampai sini. Dah nak masuk kan? Sekejap Naim. Masuk Naim. Boleh. Tu menara tegak tu. Asalnya ada 80. Jadi kalau awak highlightkanlah benda ni. 80. So sudut tunduk S dari R. Anda bagi info tu. Kena dapatkanlah ni S. Bila nampak dari R, awak kena macam ni letak mata. Kan dah pesan dari R. Bila nampak dia sebut dari R, letak dari kat sini. Bila letak dari, just highlight je perkataan dari tu. Lepas tu letak mata kat sini. Boleh kan juga dah ajar dia tu kan. Letak mata. Jadi dah nampak mata kat sini bermakna dia akan tunduk. So bila tunduk dekat sini buat garis putus-putus. Boleh? Ni dia panggil aras mengufuk. Tu dekat sini aras mengufuk bagi mata. Sebab dia kata perkataan dia mengufuk mata. Mata aras mengufuk untuk mata kamu berada di mana mata kamu. So, ada je perkataan dari terus letak mata. Dia dah ajar kamu teknik ni kan? Letak je mata. Tapi dia kata tunduk. Bila tunduk ke bawah lah. Maknanya tunduk. Bila nampak perkataan tunduk bermakna awak pandanglah daripada R kepada objek S. Kan? Sudut tunduk S. Tunduk S. Ni. Itu maksud tunduk S. Jadi di sini S ni akan bertindak sebagai objek. Mata kamu ada dekat R. Dari R. So kamu buatlah garis putus-putus. Tunduklah ke bawah. Ni buat garis putus-putus. Tadi ni. Buat garis putus-putus sampailah ke objek S. Boleh faham? Boleh faham tak? Ini dia. Ini maksud tunduk. Nak letak ni 55 ni. Macam mana cikgu nak letak 55? Okey, ini maksud 55. Letak situ 55 darjah. Boleh faham tak sampai sini? Faham. Alhamdulillah. Bagus. Rezeki kamu lah. Faham ni. Macam kita baca dalam Al-Quran kan ada sebut satu surah. Allah ajar kita apa? Rabbi zidni ilma. Itu je word yang Allah tambah. Tapi ulama tambah warzuqni fahma. Lepas dah bagi kita ilmu, kita minta kita faham. Dan satu lagi yang paling baik adalah kita sampaikan. Ni ilmu ni dah ada dah cikgu share gambar rajah. Nanti kamu sampaikan pada kawan-kawan kamu. Okey, dah dapat 55. Soalannya, hitung sudut dongakkan. Okey, tadi bagi sudut tunduk. Sekarang nak sudut dongakkan siapa? Q pula dari S. Dari S. Sekarang ni kita punya kerja adalah dari S. Bila sebut dari je dah faham dah. Cikgu dah pesan. Bila sebut dari kena letak mata kat sini. Tapi nak tengok siapa? S ni jadi Q. Very good. Kat Q pula kan? So kita pun halalah ke dongak ke atas ni. Macam tu. Kan nak dongak lah ni. Bila nak dongak maknanya nak pandang ke atas. Bila nak dongak pandang ke atas. Ni sudut dongak dia. Tapi bukan ke R lagi kan? Dah ke Q ni. Ni lah nak cari theta ni. Buat tanda soal kat situ. Oh ini yang kena cari. Sudut dongakkan Q dari S. Jadi dekat Q ni akan jadi bertindak sebagai objek. Korang kena dongak pandang ke Q. Faham? Kalau kamu boleh follow statement cikgu ajar ni, bagilah 10 soalan tajuk macam ni. Lepas ni cikgu boleh cari soalan negeri, bagi kamu buat. Kan? Ataupun kamu ambil buku soalan tajuk dongakkan, kamu boleh buat. Kan? Sebab idea dia sama je. Okay. Jadi kamu dah ada 50, ada 80, ada 55. Okay, ada 3 info kat situ. Kan? Jadi macam mana kamu nak apply untuk dapatkan apa yang kamu nak, iaitu sudut dongak. Kan? Kalau sudut dongak kamu kenalah relate dengan sudut kan? Macam tu. Kamu tengok ni, info dia yang kamu nampak. 2 garis ni selari. Kan? Ni selari dengan garis ni.
Okay, apa yang kamu faham? Bentuk zigzag, betul tak? Kan? Kalau yang ni 55 agak-agak kamu, kalau yang ni sampai sini berapa? 55. Yeah, very good. So kalau ini tak sampai 55 kan? Tapi ni sampai sini akan beri 55 juga. Yang kamu belajar lah. Sebab dia bentuk zigzag. Prinsip dia macam ni. Bentuk zigzag. Okay, kalau this one and this one dua yang selari. Okay, this one is 55 degree. Of course yang ni pun 55 juga. Itu prinsip yang kamu belajar. The whole ni sampai ni 55. Tapi kamu tak nak 55 ni. Kamu nak sudut ni je. So apa yang kamu nak buat? Langkah seterusnya. Okay, kamu faham ni kalau ada bentuk macam ni? Kalau garis lurus macam ni kamu faham? Ni bermakna berapa? 90 kan, betul tak? Okay, kalau 90 berapa bahagian ni? 90 atau 55. Yes. Ambil 90, tolakkan 55. So berapa nilai kat sini? 35. Yes, very good. 35. Okay. So kalau kamu tahu ni 35, that's mean kamu ada, ya saya gunalah garis ni kan. Garis ni sebagai garis yang biru ni lah tengah-tengah. 180 tolak 35 tolak 55. Yes. Pandai pun. Okay, so jadi kamu taruh ni 90. Kamu tak nak yang ni, kamu nak yang bahagian the whole ni. Nanti tolak lah, boleh? Kan, kamu dah dapat ni 35, kamu dah tahu ni pun 55, kamu dah dapat nilai kat sini. Kan? Okay, macam mana kamu buat? Ke kamu nak guna sin cos tangent? Aku bagi 80 dengan 50 kan kalau tak guna, betul tak? Kan? Mesti guna tangent kan? Betul? Guna tangent. Ni kita at least kena tahu ni panjang SP ni. Faham tak? Okay, panjang dia berapa? Panjang SP ni berapa? SP. Kita gunalah yang atas ni. Okay, kita keluarkan gambar ni. Kan kita dah gambar yang ada ni kan. Kita ambil yang ni, sama je sebenarnya. Kamu nak cari yang bawah kan. Okay, kamu nak cari yang ni kan. Okay. Jadi sama je. Okay. Katakanlah saya highlight ke sebelah atas ni. Kamu tahu yang ni adalah 80. Okay, ni 90 darjah. Okay, kamu pun yang ni tadi yang info bagi dalam mula-mula soalan 55. Okay. Ini R ke tadi kan? Ini R. Ini S. Ni kamu create baru Kamu letaklah abjad M ke. M ke kan? Letak sendiri. Okay, untuk MR ni dia sama yang kat atas ni. Cikgu ambil part ni. Cikgu sedang refer part ni. Okay, sebab cikgu nak cari panjang ni. Ni kan sama. SP ni. Nak tahu panjang dia berapa. So, jadi kamu ambil 55, kamu kaitkan dengan panjang sisi 80 meter ni. Kan? Boleh? 80 ke? Ambil yang 80 dulu. So, kamu guna sisi setentang lah. Nak dapatkan ni. Ni. Nak dapatkan ini. Ni sama MR sama dengan SP. So, kamu guna sisi setentang bahagi dengan sebelahan. So, kamu akan apply tangent. Okay, tangent 55 darjah sama dengan sisi setentang ni berapa? 80 kan? So, dengan MR. X. MR. X pun boleh. Nak letak X pun tak apa. MR pun boleh. Okay, so you akan dapat MR tu, naikkan MR ke atas 80 perkan dengan tangent 55. Jadi soalan paper 1 ni bukan senang seperti yang kamu sangka. Dia ada banyak kerja. Dan dia sengaja nak lengah-lengahkan masa kamu. That's why satu lagi kemahiran ialah cekap mengira. Kena pantas dan cekap kan. So jadi dapatlah MR tu bernilai berapa? Tekan kalkulator. 56.02 betul? 56.02 meter, betul? Betul tak? Dapat tak? Cuba tekan kalkulator, dapat? Okey, dapat. Dapat. So yang ni bermakna bernilai 56. Okay. So nilai dia 56.02 meter.
Cepat-cepat basuh tangan. Okay. Eh, Kita tak tahu ni. Dia dalam bentuk gelombang dah sekarang ni. Bukan lagi dalam bentuk sentuhan. Kan? Bila dia mutasi je akan adalah extra. So ni sama ya, 56.02. Jadi yang kita nak deal sekarang yang Q pula. Kan yang kat sini kan. Tu tujuan kita dapat panjang ni. So dah dapat panjang ni, kita nak deal yang Q ni. Kita nak yang gambar rajah yang ni. Okay. Kita nak yang Q sampai sini je. So jadi kita kena tahulah berapa sudut dia tadi. Kalau tak tahu sudut pun kita boleh tahu. Kita memang nak tahu sudut kan. Okay. So, jadi macam mana nak kira tu? Guna apa? Tangent juga. Ya. Theta tu. Ni kan dah tahu 50 boleh? Ni kan 50 tadi. Okay, sudut ni tak tahu kan? Tapi dah tahu ni kan berapa? 56.02. Boleh nampak tak sampai situ? Nampak tak kaitan dia? Okay, nak dapatkan 41 answer tu. Saya besarkan sikit. Okay. So, ni step 1. Ni semua info lah. Info yang kita dah gambar, dah besarkan gambar tadi. Kan? Boleh? Okay, ni kita apply lah ni. Kita ambil ni. Info yang tadi kita ada ni. So kita lukis gambar rajah. Lukis gambar rajah sekali lagi. Ni tak payah kita saya padam. Bagi awak nampak kaitan antara kedua-dua tadi. Tak apa, hayati dulu gambar ni supaya nanti bila next time dapat soalan dah boleh faham dah. Kan? Okay, so jadi kita highlightkan bahagian yang kita nak. Kita sebenarnya cari nilai ni. Nilai SP tu. Okay, sekarang kita dah ada SP. Kita dah ada juga PQ. Sambung sampai atas ni, PQ. Okay, kita ada juga PQ. PQ kita pendek je sampai sini je. Okay, ni SP. Ni PQ kan? Okay. So kita dah ada info. Kita nak cari ni je. Nak cari sudut je antara dua tu. Okay. Sorry, panjang sikit. Okay, kita ada ni S. Ni sudut ni yang kita perlukan. Dan kita ada nilai sini 56.02. Kita ada sini 50, bukan lagi 80 kan. Jadi kita gunalah sekali lagi. Ini kan sudut yang kita nak tahu ni, tak tahu berapa theta ni. Tak ada theta kat sini. Ni tak theta kat situ. Boleh faham? Ya. 55 tadi manfaat dia apa? Untuk dapatkan ni 56.02. Dah dapat 56.02, kita relate pula dengan 50 ni. Ya. Okay, so sekali kita akan guna tangent kan. Tangent theta sama dengan 50 setentang bahagi dengan 56. yes, 56.02. Tekan kalkulator. Dia nak sudutnya, bila nak sudut kita kena shift lah. Shift tangent. Macam ni dalam kertas 2 nanti kena buat macam ni tau. Letak theta, lepas tu letak tangent, letak inverse, letak dalam bracket nilai ni. Maksudnya dapat markah penuh. Ni kita belajar paper 1 dan paper 2 sekali. 56.02, tutup kurungan. Okay, lepas tu tekan kalkulator, dapat berapa? Cuba baca dalam kat nilai kalkulator kamu. Theta yang kamu dapat tu okay, theta yang kamu dapat dekat paparan kalkulator berapa? 41 banyak kan kalau ikutkan 7, 5. Saya nak share semua yang ada dekat kalkulator tu. 0, 1, 3, 5, 6, 9. Semua ni tak nak. Okay, semua ni tak perlu. Tak perlu share ni. Tak perlu share dalam jawapan. Kalau paper tu lah. Jadi awak ambil je ikut nilai 41.75. Kalau ada lah dalam paparan tu. Ada tak dalam answer tu? Ada kan?
Okey, cuba tengok answer dia. Ni. Ada kan, nampak tak? Dia sampai 2 tempat perpuluhan tu, nampak tak? That's why tadi masa saya jawab, saya tak abaikan ni. Okey, jangan abaikan 02 ni, faham tak? Kerana dia akan beri efek pada answer awak. Boleh faham? Ada ABC ni. Okey, dia punya hashtag. Pick up line yang paling paling standard lah, paling cepat lah, cekap lah pick up line dia. Okey, cikgu dah share tu. Nanti boleh tengok balik. Buat sekali lagi ya. Menuntut ilmu ni perlukan pengorbanan, kesabaran dan apa? Usaha. Betul. Pengorbanan tu. Alah, kesabaran tu termasuk dalam tambahan juga lah. Tabah. Dan tabah tu maksudnya ulang-ulang kali buat. And then doa tu of course lah ya. Doa and then redha mak ayah tu penting sangat. Ya, kalau dua makhluk Allah yang ni tak redha kita, habis lah. Sia-sia je kita buat kan. Okay, boleh move soalan lain? Dah faham? Ada soalan tak nak tanya? Cikgu, kalau saya tak nak guna cara cikgu, saya guna cara ni? Boleh. Kalau you all ada cara lain, buatlah. Asalkan dapat B. Dia macam tu. Sebab ni paper objektif. Kan ada orang banyak idea kan. Dia nak manfaatkan 35 kan, nak tolak. Tapi saya nampak pendekatan dia lebih pada perpuluhan ni. Mesti kena guna tangent juga kan. Macam tu. Okay, so saya move soalan lain. Okay, mari kita baca sama-sama. Okay, all together read. Buka mic, baca. Raja 9 menunjukkan kedudukan sebuah feri di sebuah jeti. Okay. Banyak ni gambar kan. Okay, teruskan. Sauh telah diturunkan ke dasar laut. Panjang rantau sauh ialah 30 meter. Okay. Sudut dongakkan P dari sauh Q ialah 51 darjah. Cari panjang tegak dalam M titik P dari dasar laut. Okay. Meter. Banyak pula soalan kan. Mulalah kita dalam mindset kita adalah soalan. Katalah gambar rajah ni macam mengelirukan dan kamu tak dapat idea, kamu skip dulu. Masa assignment sebenar kamu skip dulu ya. Kamu just buat soalan lain yang lebih mudah. Tapi sebenarnya senang je. Tengok ni ada P, kemudian ada sauh ni sampai sini. Sauh ni kena jauh sikit lah sebab dia berat kan. Dia jadi macam penambat kat DT ni. Dia tambat kapal ni jangan sampai ombak laut bawa dia lari keluar daripada kawasan pantai ataupun jeti. So ada sauh dia ada pemberat. Berat sangat dia punya sauh ni. Bila letak dalam tanah tu dia terus ke dasar laut lah. Sauh ni kan. Ni semua adalah teknologi yang Allah bagi ilham kat kita untuk macam mana nak bagi kapal ni tak bergerak. So ada sauh ni pemberat kat sini. Okay, panjang dia 30 meter. Okay, kemudian dia kata ni dasar laut lah. Ada banyak tu rumput-rumput tu. Ada banyak rumbu karang ke apa kan. Dah lama tak pergi laut. Harap-harap semua tu dapat diatasi lah. Tak lama lagi dah boleh keluar berjalan kan ke mana-mana. Okey, ni paras air. Ni tak ada apa pun. Cuma ni highlight kat sini. So keluarkan gambar ni. Ya. Lukis sesuatu, buat garis lurus, tegak, sambut darjah.
Lepas tu buat jarak ni Q. Sebab dia kata cari panjang tegak ni. Panjang tegak dalam meter, nampak? Titik P dari dasar laut ni. Ni yang dia nak. Ni. Panjang ni dia suruh cari. P ke dasar laut sini. Buat garis tegak macam tu. Jadi keluarkan gambarnya dalam bentuk gambar rajah sendiri. Okey, kita naikkan gambar. Saya kecilkan dulu. Naikkan sikit. Okey, dah nampak kan? So, kita pergi pada paint. Kita gambar tadi. Kita. Okey, so kita lukislah sekali lagi macam tadi. Ya, semuanya buat lakaran je. Tak payah nak lukis gambar kapal lagi. Ini soalan nombor 14 Masing-masing boleh buat sendiri dah cakap dah kan. Okey, dah pandai dah. Nombor 14. Okey, just ambil P tadi, titik P. Buat garisan macam tu. Okey, lepas tu ni yang tegak tadi. Okey, kemudian ni ya P. P ke bawah. Tegak ke bawah. Ini dah salah kan? Tegak ke bawah. Tak berapa tepat ni. Tak 90 nanti kan? Buat 90. Okay, tegak ke bawah. Letak ni 90. Ni tulis ni dasar laut. Just nak dapat gambaran. Okay, tak tahu ni berapa nilai ni. Letaklah sini M. Suka benar cikgu letak M kan? Saja je kan letak M. M tu actually kataan middle. Kan? Walaupun tak pergi dengan middle, senang je lah. Okay, so jadi ni 30 meter. Kan? Okay. So dia kata south telah diturunkan. 30 meter. Dia ada 51 darjah. Ya, dia ada bagi satu info, dia kata sudut dongak, nampak tak? Sudut dongak. Faham tadi ayat tu? Sudut dongak kan dari south. Nampak south kat mana? Tak south kat sini. Okay, south. Dah faham tadi perkataan cikgu dah ajar dah tadi. Bila cikgu kata dari je terus letak mata kat situ. Bila kata sudut dongak dari south, ya, dari Q ni, south ni, letak mata. Buat mata baru lah. Okay, buat mata baru, mata biru. Okay, letak mata. Macam tu. Lentik sikit bulu mata dia. Letak mata. Mata tengok. Ni mata. Bila nampak je ada kataan dari, di situ dah letak mata. Dongak Dongak maknanya pandang ke atas. Okay, bila dongak pandang ke atas sudutnya macam ni. Dia pandang objek ni. Ni objek yang dia pandang. Okay, dah dimension dekat jawapan 51 darjah. Boleh faham? Itu je info yang kamu patut share dalam jawapan. Okay, dah kamu dah faham? Okay, kali ni kamu ada info ni je. Okay, kamu nak tahu ni. Kamu ada info ni. Okay, apakah jenis trigonometri yang digunakan? Nak tahu ni. Panjang tegak. Kan soalan minta apakah panjang tegak? Kita nak cari panjang tegak. Guna apa kelas? Sin, cos, tangent. Tangent. Lupa dah tu. Sin. Kalau opposite sin dengan hypotenuse. Yes, sin theta mesti sisi setentang. Setentang. Tentang bahagi hypotenuse. Kan hypo. Ni. Adjacent kan? Betul tak? Ni apa? Sisi setentang opposite kan? Opposite. Okay, ni setentang opposite. Setentang ataupun opposite. Opposite over hypotenuse. Okay, ni apa ni? Ya, jangan dua lagi tak boleh guna ni. Setentang bahagi dengan dengan hypotenuse adalah sin. Jadi ambillah sin 51 darjah
sama dengan sisi setentang yang panjang tegak tadi letaklah PM. Kan? Ini untuk diri sendiri je kan. Okay, lepas tu 30. Okay, nak dapatkan PM panjang tegak tadi, alihkan. 31 ni buat nak atas. Faham? Darabkan ya. 31 darab sin 51 darjah. Okay, tekan kalkulator dapat berapa? Dengan pantas ni dapat jawapan. Kenapa 31? Ya? 30 kan? Sin 30 kan? 51. Ya? Tak. Kenapa 31? Oh, sorry. Careless pula cikgu. Oh, Ya? okay, 30. Manusia kan tak pernah sempurna. Sebab tu kalau dalam kehidupan mesti memaafkan kerana tak ada siapa pun yang sempurna kan. Kita ada lagi dua yang boleh mempengaruhi kita. Pertama malaikat, kedua laknatullah kan, syaitan laknatullah. Malaikat ni dia kira sahabat baik kita lah kan, dia selalu ajak buat baik. Tapi syaitan dia ajak buat jahat. Ajak terlupa, ajak tersilap kan. Okey, kan kata dapat berapa? 23.3. Okay, 23 point. 31. Yes, 31 banyak tu 4, 3, bla 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 kan. Tapi cikgu dah pesan mesti Tak sehingga payah ambil. yes, 2 tempat perpuluhan. Pastikan sehingga 2 tempat perpuluhan. 4 tak payah ambil sebab 4 kecil daripada 5, betul? Faham tak? Ni apa ni? Nak guna dalam kertas 2. Saya bukan mengajar paper 1 je ni. Ajar paper 2 sekali. Jangan sampai careless. Tu makinan dia. Ada jawapan tak dalam jawapan ABCD? Kan 31 tu. Ni jadi kalau boleh lepas ni dah boleh export lah. Jangan bagi alasan lagi tak reti lah buat soalan ni. Tak nak kena cuba. Kan? Sedaya upaya kena cuba. Okay, so now okay, colourful kali ni bukan senang dapat whiteboard kita yang ada pen banyak-banyak warna ni kan. Kat sekolah tak boleh. Tak banyak warna kita boleh guna. Okay, settle tu. Dah faham? Faham. Walaupun dengan ni dia boleh garis juga kan. Dia boleh tergaris walaupun kita tak pakai petak ni. Dia ganggu tiba-tiba. Nak ambil gambar tadi, ada ambil gambar okey lah. So kita skip ni. Sorry. Cancel dulu. Nanti saya nak save juga untuk kemudahan next time. Okay, soalan seterusnya. Kali ni tak payah lukis apa-apa sangat, cuma tengok gambar raja ataupun lukis akal diri. Okay, all together read number 15. Buka mic, baca. Bearing P. Bearing P dari Q ialah 036 darjah. Dan bearing R dari Q ialah 142 darjah. Okay. Antara berikut yang manakah menunjukkan kedudukan P, Q dan R? Okay, kalau tengok yang B, C, D tu kalau pelajar belum tahu jawapan memanglah nampak macam boleh juga kalau B kan. Untuk C dengan D ni kurang tepat lah sebab kita nampak dia pusing. Dah belajar dengan cikgu kalau utara kena pusing daripada kanan kan. Iaitu lawan ikut jam. Ikut jam ni dia melawan kepada putaran tawaf kan. Dia ikut jam. Kalau ikutkan untuk dapatkan bearing mesti ikut jam. Ya, okey, so saya ketepikan gambar ni. Kita naikkan gambar ni dulu. Okey, gambar ni ya, fokus kat gambar ni. Okay. Jadi kita lakar sendirilah kalau kita macam tak pasti betul ke. Kita lakar je ikut permintaan soalan tu. Kan, ikut kehendak soalan tu. Okay, bearing. Info dia bearing. Okay, bearing P dari Q. Tadi dah ajar kan bearing P dari Q. So macam nak buat ni. Kita pun nampak dah ada lakaran semua tu. Ini soalan nombor 15.
Okay. Okay, kita dah nampak dah lakaran. So kita tahulah kalau utara macam ni. North ataupun utara. Itu maksud dia kan. Okay. Dah belajar dengan cikgu pun kalau ada utara mestilah baca bearing macam tu. Ke kanan kan. Dan ke kanan tu pula kalau kita ikutkan kepahaman kita mesti bernilai 036. Kan. So kita pun letaklah nilai Q dia kat sini. Ini Q. Okay. Bearing P. Nak P kan? Okay. P dari Q. Okay. Ayat dia dengan perkataan bearing P dari Q. So dari Q sinilah. Letak perkataan dari. So mata kita di sini. Kan? Mata kita pandang ke sini dari Q. Bearing P dari Q. So dia kena gerak ke sini. Kena dapat 036. Okay. Dah dapat tu. Kita tandalah. Oh ni P. Ni sasaran kita tadi kan. Bearing P dari Q. Ni Q adalah pusat putaran. Q bertindak sebagai pusat putaran. Pusat putaran sebab nak dapatkan dari, perkataan dari tu. Ni status Q. Okay, so dapatlah 36. Ni bernilai 36 darjah kan. Yang kita gerakkan tu jadi nilai dia 036 lah sebab kita baca bearing macam tu. Ya, macam mana kita baca bearing, kita baca daripada sini kita buat anak panah. 36. 036. Dari segi sudut dia 36 darjah. Okey. Dan bearing R dari Q adalah 142. Bearing R dari Q adalah 142. So maknanya ada lagi satu bearing kena lalu sini tapi memberi nilai lebih besar daripada ni, baru 90 kan, betul tak? Okay, gerak lagi sampai sini dapatlah 142. Tulis itu. 142. Okay, jadi sekarang bearingnya adalah sini. Okay, sini apa? Satu lagi tadi apa? R kan, betul tak? R pula. Ni untuk R pula. Boleh faham tak sampai sini? Ni kita punya gambaran ni. Tapi tak sama lagi. Nak refer ni kena refer juga. Sebab dia tak bagi share apa yang kita buat. Dia bagi lain, gambaran lain. Tapi lebih kurang sama lah. So kita kena selaraskan dengan yang dia share ni. Kita tak tahu yang mana satu betul ni. Tapi kita punya info kat sini. So bila tengok sini 142. Okay, kita pun mulalah buat kesimpulan. Kalau 142, ini kan baru 90. Nampak tak ni? Ni ya. Ini baru bernilai 90. Okay, yang saya highlightkan warna ni, ini bermaksud 90, betul? Okay, berapa lagi nak dapat nilai sini? Berapa sini kamu rasa? Sini saja berapa? Ambil 142, kan nak dapat nilai kat sini, tak tahu kan? Okay, apa yang kamu buat ialah, kamu ambil 142, kamu tolak dengan 90, boleh faham? Okay, berapa nilai tu? Kamu dapat 52, betul? Betul tak? Faham tak ni? 142 kamu tolak dengan 90 sebab kamu tu atas sampai ni 90 kan? Nak dapat nilai ni je. Bukan apa sebab kita nak relate dengan ni. Kita nampak ada tulis nilai kat sini, ada tulis kat sini. Kita nak sahkan betul ke sini ni, betul ke apa yang kita nak jawab soalan kita ni kan? Yang ni confirm dah salah. Yang ni pun dah salah sebab kita kena pusing sampai jauh sini kan? Betul tak? Itu jadi kita pun tekalah ni 52. Okay, tapi dan kita ada info kat sini je 52. Okey dah betul dah. Dah boleh dah bagi hint kat kita kan. Masa tak cukup. So awak pun pilihlah jawapan ni. Kalau masa tak cukup lah. Kalau masa cukup buktikan. Berapa area sini pula? Ni kan 36. So berapa area dalam ni pula? Ni dalam ni saja. Okey. Berapa ni? Ini hijau ni berapa? Macam mana nak tahu yang hijau ni? So 90 tolak 36. Berapa? 60. Tak. Bukan. Hati-hati. 90 tolak 36. Tekan calculator. 54. Yes, very good. So dah sah ni dapat 54. Jadi sekarang cuba refer. Mana satu gambar rajah yang betul-betul memenuhi kehendak
awak punya perjalanan kerja awak tadi. Ada tulis not dan menepati tak apa yang awak buat dalam kerja tadi? Kelas? Faham tak? Dia ada jalan kira. Dia ada jawapan yang kita Sebab buat ini, dalam rega. dia ada menepati jawapan yang kita buat. Kalau yang ni dia share, boleh juga dalam SPM dia bagi macam ni tau. Tapi hati-hatilah, make sure kat sini akan tulis 36. Dekat bawah ni tolak lah, kamu akan dapat 38. Faham tak? Okay, kalau kamu tengok gambar ni, kita besarkan gambar ni. Nampak tak? Ni careless tau, ini bukan 52. Ini answer dia titik. Faham tak? Yang ni pun salah, ini bukan 54, ini adalah 36. Jadi yang inilah yang menepati, A inilah yang menepati kehendak soalan. Okay, boleh? Okay tak? Okay, inilah yang menepati ni. Bahagian A inilah yang menepati kehendak soalan kita. Boleh faham? Faham. Okay, bagus. Jadi kalau tengokkan cara kita bincang ni, macam tak susah lah soalan ni. Kan soalan SPM, ulangan ni tak susah lah. Tapi kita tak tahulah soalan kita sebab dah 50% kebat kan. So harap bersedia sebab tahun lepas tu ramai yang nangis-nangis, keluar dewan tak happy sebab ada 10 soalan tak jawab. Dia nak cakap macam mana kan? Ada 10 question tak jawab tahun lepas. Bukan kelas 5 fikrah je, 5 budiman pun sama. Pemata pintar pun sama, nangis-nangis keluar dewan, 10 soalan tak jawab cikgu. Dan cikgu yang menjaga pengawas pula, cikgu sekolah kita. Tak apalah, ketua dia kata, kita bagilah 5 minit lagi, tengok. Simpatinya guru dengan murid-murid. Tapi murid-murid tolonglah bersiap sedia. Pengurusan masa penting sangat. Ya, siap sedia supaya tak kelas. Okey, kita ada lagi 3 sampai 4 kan? Ada lagi 1 jam. Soalan seterusnya nombor 16. Ada masalah tak nombor 16? Semua orang dapat jawapan tak? Soalan nombor 16. Sekejap cikgu belum gambar. Ini soalan ni bumi. Soalan bumi. Okay, lepas soalan bumi tu tak susah sangat kan? Dah senang dah. Lepas soalan bumi semua dah laju-laju boleh buat kan? Algebra semua dah biasa buat. Okey, soalan bumi. Tengok soalan bumi. Okey, baca soalan. Rajah, dalam Rajah 10, buka mic baca soalan. Dalam Rajah 10, U ialah kutub utara, S ialah kutub selatan dan UOS ialah paksi bumi. Okey. So, soalan Diberi kedudukan titik R ialah 43 darjah utara dan kosong darjah. Cari longitude titik Q.
Okay, banyak kali kita belajar dalam kelas kita buat soalan ni. Kita cuba nak cari macam mana cara nak dapat jawapan. So kita kena belajar lah hari ni kemahirannya. Bagi yang nak jadi tentera laut, tentera udara, tentera darat ni, kepentingannya kat sini lah. Helikopter kan. Siapa yang naik helikopter, siapa yang jadi juruterbang, jadi pilot. Tajuk ni penting bagi dia untuk faham. Ini permulaannya lah. Okay, so jadi nak dapatkan ni, cuba tengok dulu R tu. Okay, R ni, kalau tengok status dia adalah 43 darjah utara. Bermakna kena share sini lah. Letak label kat sini 43 darjah utara kat sini. Letak 43. So saya dah kecilkan gambar tu. Naikkan sikit. Okay, naikkan sikit gambar tu. Kita ambil pin. Okay. Okay, kita lukis lagi gambar sekali lagi untuk dapat kefahaman. Gambar dah besar tu tak payah lukis, tak apa, tapi bagi cikgu sebab nak share dia punya teknik jawab, cikgu tulis kat sini. Okay, lukis satu gambar yang agak besar, boleh nampak lah dia punya apa ni bentuk bulatan yang kita, penting sangat lah yang kita nak tahu tu. Okay, bulatan agung kat sini, dah belajar dulu kan, bulatan agung. Okay, yang penting bahagian ni, bahagian kedudukan R ni. Ni R. Okay, lepas tu kamu tengok dia ada utara ni. Okay, buat garis betul-betul sampai bawah. Okay, so ni dia ada daripada utara turun ke bawah ni. Macam tu kan, turun ke bawah. Kat sini ni kedudukan untuk point R. Ya, R tu awak kena highlightkan lah. Dia ada mention tadi, dia kata R adalah 43 darjah utara. Okay. Kalau nak relate dengan ni, saya guna pen warna biru nak nampakkan belakang. Kita kena apa-apa pun kena relate dengan yang bulatan agung ni. Okay, bulatan agung. So ni maksud dia utara. Ya. Cara lukis dia, okay, menunjukkan dia kedudukannya pada 43 darjah 43 darjah utara. Ya, maksud 43 ni dekat bulatan agung ni kita buat garis putus-putus, garis lurus ni. Okey. Ini maksud 43 darjah ni. Kita sambung ke sini, ini maksud 43. Okey, ni daripada 0 darjah ni. 0 darjah meridian Greenwich ni naik atas bernilai 43. Itu maksud 43. Itu maksud 43 43 darjah. Okey. So jadi sama juga satu lagi garis kat sini. Okey. Dan dia mention kat sini nilainya adalah, kalau kamu nampak dia punya paksi tu dia letak 62. Okey. Nak bagi tahu 62 dekat situ. Okay, actually kalau ada share kat sini, ada buat garis putus-putus kan. Kalau dia share dekat bulatan yang sini, okey. Dia pun sama juga. Setiap bulatan mana-mana dia mesti ada pusat bulatan masing-masing. Macam tu kan. Okay, ni pusat bulatan dia. Dia ada share kat situ 62 kan. Jadi maksudnya kedudukan R ni dengan garis ni adalah 62. Itu maksud, jangan bila kamu tengok dalam lakaran dia tu, ini bermaksud 62. Ya, saya tak boleh tulis kat sini takut tak perasan. Ini 62 darjah utara. Dia punya nilai. Okay, yang sebelah sini, ya sebelah kanan pun ada satu lagi kan? Q. Kat sini Q ni Q. Ini Q. Okey, status Q pula, okey kamu tengok. Antara ni 62, sini pula ada nilai juga. Tu nilai sudut kat sini. Kan dia ada mention kan? Okey, bernilai berapa? 37 kan? Tujuan dia apa? Dia nak bagi awak cari sini yang tengah-tengah ni. Tujuan dia nak suruh awak cari yang tengah-tengah ni. Berapa ni? Kita tanya soal. Boleh cari tak tu? Kita sedang cari yang tu lah sebenarnya.
Kan sebab dia kata nilai untuk R ni adalah pada 43 darjah utara daripada bulatan ni. Okay. Dan 0 darjah untuk R ni berada pada 43 darjah utara dan 0 darjah. Tak payah tulis timur barat ya. Ni sebelah ni timur, ni barat. Betul ke? Terbalik. Sorry. Ingatkan negeri tu, Terengganu. Terengganu Pahang sini lah. Timur, ni barat. Okay, ni utara, ni selatan. Ingat macam tu. Boleh faham tak sampai sini? Ada soalan nak tanya? Boleh faham? Diberi kedudukan titik R ialah 43 darjah utara. Titik R status R ni 43 darjah utara ni maksud 43. Faham tak? Ada kat atas ni. Okay. Dengan 0 darjah meridian Greenwich lah. Okay. So jadi cari longitude. Soalannya cari longitude bagi titik Q ni. Q. Okay. Nak tahu longitude maknanya tengok yang ni ya, longitude. Q nak cari ni. Ini panggil longitude. Longitude. Q. Tanda soal. Nak tahu berapa longitude Q ni. Tu yang nak cari. Jadi kalau tengok sini 0 darjah kan. Ni 0 darjah. Yang ni adalah 0 darjah meridian Greenwich. Ya, meridian Greenwich kan, MG lah saya tulis tu. Bila 0 darjah tu nampak tak sini berapa? Boleh cari tak nilai ni? Okay. Faham macam ni ya, satu garis penuh macam ni. Berapa? 180 kan? Tapi kebetulan ada dah potong sini sebanyak berapa tadi? 62. Kemudian ada pula potong sini sebanyak berapa tadi? Ni pula besar, ni pula kecil kan? Okay, padam balik. Ini besarkan. Okay, ini 62. Katalah 62 sini. Okay, ini 37. So boleh cari tak sini berapa? Berapa kelas yang tak tahu tu? Cikgu tanya ni. Berapa bahagian ni? Berapa? 180 tolak 62 betul? Tolak 37. Berapa? Berapa dapat nilai sini? 81. Okay, so answer dia nak dapat theta tu adalah 81. So 81 ni lah yang kita nak tentukan longitude dia, ni Q ni. Faham tak? Tapi kebetulan dia berada di sebelah mana? Sebelah timur. Jadi answer dia berapa? Jawapannya berapa? 81 darjah timur. Boleh faham tak kenapa jawapan dia 81? Kan? Jawapan dia B, betul? Faham ke tak ni? 43 ni cuma nak bagi tahu je status kedudukan dia ni. Tak penting pun. Oh ni R kan? Tu ya, nak dapat longitude yang ni. Yang warna ni. Ya. Ni ya. Cikgu highlightkan. Ni ya, kita disuruh mencari longitude untuk yang ni. Untuk yang Q ni berapa longitude ni kan. Bila suruh cari yang ni kita pun terfikir macam nak cari yang Q ni. Okey, so kita tengok baca 0 darjah sini ya. 0 darjah meridian Greenwich ke sini. Buat anak panah ke situ lah. Kita buat anak panah daripada 0 darjah ke sini berapa. Ya, sudut ni ya. Daripada sini ke sini berapa. Macam tu. 0 darjah. Itu cara baca dia. Tak apa, kalau tak berapa faham nanti double check. Buat semula. Tengok YouTube, dia boleh bantu kamu. Kan? Okay, kita ada beberapa minit je lagi. Tak apa, habiskan dulu yang tu. Okay, itu cara jawab soalan ni. Ya, nak dapatkan sudut.
Okay. InsyaAllah boleh buat kan. Okay, sambung. Soalan seterusnya. Sangat simple ni. Semua orang boleh dapat jawapan. Okay, baca. Harga sehelai. Harga sehelai kemeja ialah RM3X tanpa 7 dan harga sehelai seluar ialah RM2X tolak Y. Tentukan beza harga pembelian 5 helai kemeja dan 3 seluar. Nampak simple je kan? Laju-laju buat. Cuba bagi masa kamu fikir sendiri. Kita belum tahu jawapan ni, tapi cikgu saja dia share jawapan dulu supaya awak boleh dapatkan susunan jawapan tu. Okay. Mula Boleh, kita cikgu. faham ayat dia. Darab dulu ke cikgu? Macam mana? Yang kemeja tu ada 5 helai. Darab dulu ke? Betul, yes. Darab dululah. Sebab harga dia tak bagi dalam bentuk RM tau. Dia bagi dalam bentuk persamaan. Maka kita pun 5 helai kemeja. Tengok harga kemeja 3x tambah 7 harga saja je dia nak buat equation kan. Okey, jadi kamu darab dengan 5. Lepas tu kamu campur pula, dia nak beza. Bila nak beza, cari pula harga seluar. 3 darab 2x tolak 2, Y. Guna operasi tolak. Sangat pantas dapat jawapan. Laju-laju. Be careful lah dengan cara mendarab dalam tu. Kan? Nampak mudah tapi kadang-kadang boleh salah. Sebab nak berhati-hati. Kamu dah ada soalan kan? Belum post ya? Contoh 7 darab 5 35. Dua darab. Hati-hati darab tu. Jangan careless pula. Tiga Y. Tolak 3. Kita belum. Dah dapat? Sudah kah? Sudah dapat ke? Buat laju-laju Soalan senang sekarang dah jadi macam kilat dah bagi kamu Itu kan saya buat kelas dengan kamu dekat sekolah. Saya ajar banyak ajar algebra kan. Ini dah anggapkan soalan ni macam cepat jawab macam kilat. Sebab nanti nak fokus dekat soalan kebat yang tadi tu kan. Macam bumi sfera kan. Jadi itulah tugas cikgu untuk bagi kamu jawab macam seperti kilat lah. Pantas macam kilat. Dah dapat? Tanya. Dapat apa? Dapat 9x tambah 3y tambah 35. Dapat tak? Dapat. Bagus. Dapat. Tahniah. Okay, berapa orang tak dapat dan nak minta cikgu share? Ke nak skip? Cikgu dah terror, cikgu dah pandai lah. Share. Nak skip? Oh, terror lah tu. Share juga. Boleh share. Macam mana? Share je lah Share tu tujuan dia nak bagi, jangan buat silap. Kalau muncul dalam paper tu nanti boleh jawab kan. So, kita share je. Okay Kenapa dia sebut macam tu beza bila beza operasi tolak. Tu je lah. Jangan careless kat situ. Okay, soalan nombor 17. Okay, dia sebut je tolak, just ambil je lah. 5 helai kemeja. Okay, RM dia 3. Tak payah tulis RM dah. Just ambil dia punya ungkapan je. Dia tolak dengan 3.
Okay, 2x tolak y. Okay, ni nampak tak soalan kebat? Kan 50% kebat dia tak bagi direct tau. Selalunya soalan dulu dia bagi macam ni je kan. Terus selesaikan. Sekarang dia guna pendekatan seluar lah, kemeja lah. Okay. Darab dalam dulu kita dapat 15. Okay, lepas tu dapat 35. Ni hati-hati ni. Ya. Okay, minus 6x. Betul? Minus. Jadi plus kan? Minus. Ni hati-hati. Positif 3y. Okay, permudahkan. Ikut grup masing-masing. 15 dengan 6. 35 kat belakang. Y pun kat tengah. Kan? So jadi 15x tolak 6x jadi berapa? 9. 9x. Ringkas je lah. Okay, lepas tu positif 3y. Tak ada geng kan 3y ni. Kemudian tambah dengan 35. Ni rezeki lah bonus. Anggapkan sebagai soalan bonus. Senyum je sebelum keluar dewan. Kan? Okay, nombor 18. Okay, sekali lagi cikgu nak ingatkan itu operasi apa tu? Soalan tu, tengah-tengah tu. Operasi bahagi ke operasi tambah? Simbol tu rapat sangat. Bila operasi bahagi kamu kena terbalikkan lah. Betul. Okay, soalan nombor 8 ni operasi bahagi terbalikkan. 9 tolak 4K kuasa 2 bahagi dengan P. Dia mula dengan operasi bahagi macam ni. So 3 minus 2K over P to the power of 3. So sambung kerja kamu terbalikkan. 9 tolak 4K kuasa 2 bahagikan dengan P. Nampak kan ni simbol bahagi? So jadi darab terbalikkan lah. Chain lah. Yang ni nak atas, yang turun bawah. Ni algebra tau. Benda basic ni jangan buat silap. So P kuasa 3 bahagi dengan 3 minus 2K. Okay, kemudian sambung kerja macam biasalah. Boleh cancel ni kan? P dengan kuasa 3. Jangan cancel P sebab ada lagi extra P kat situ. So dia akan jadi P. Okay, kalau tak okey lah, cikgu buat sikit dulu. Jadi cadang nak ringkaskan tapi tak apa. So 9 tolak 4K kuasa 2 darab dengan P ada lagi kuasa 2 kan? Okay, over 3 minus 2K. Boleh? Sampai situ okey tak? Okay, 3 minus 2K. Okay, so sekarang hati-hati ni operasi darab. Okay, saya nak besarkan gambar ni, nak sambung. Sebab kita dah share apa, muka surat kan. Boleh je nak sambung ke bawah, tapi nanti nak ambil gambar senang sikit. Kita sambung kat sini. Okay, sambung kerja kat sini. Ini adalah P kuasa 2 dalam bracket 9 tolak 4K kuasa 2 Okay, kat sini ada sedikit algebra penting yang kamu kena highlightkan. Tak susah pun. 9, 4 ni. Tolong tengok. Ada case algebra kat sini. Bila nampak 9 dan nampak 4 ni dalam kepala mesti ada sesuatu yang anda fikirkan. Okay, jangan biar je. Tak ada apa? Tak ada hint, tak ada tanda kan. Ni tengok 9, tengok 4. Tengok K kuasa 2 ni. Tolong perhatikan tu. So jadi sambung kerja dia akan jadi P kuasa 2. Dalam bracket ni tukarkan jadi 3 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 K kuasa 2. Boleh faham tak? Ada sesuatu yang istimewa dekat nilai tu. Tak payah nak kembang-kembangkan sangat. Nanti buang masa je kan. Sebab tak dapat jawapan. Betul tak? Okay, so sambung kerja. Kat luar ni masih ada P kuasa 2. Yang dalam ni dia akan jadi 3 kuasa 2 minus ni. Nampak tak ni 2 kuasa 2? So rapatkan dia. Jadi 2K letak dalam bracket kecil macam ni. Kuasa 2. Okay. Bracket 4 segi ke bracket melengkung ke terpulang pada kita lah.
Sebab kita nak permudahkan jawapan. Boleh faham tak sampai sini? Ingat lagi tak kita ada basic ilmu? Basic ilmu kita dulu yang kita belajar. Ni basic ya, basic algebra. Okey, kalau kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, apa kembangan ni? Calon-calon ingat tak? 1A tambah B, satu lagi apa dia? Tolak. Ingat tak? Apa ni? Bila ada kes macam ni, ya, dia punya pengetahuan am dia macam tu. Boleh? So apa jadi kat sini? Dia ada A kuasa 2, dia ada B kuasa 2. Apa akan jadi kat situ? Apa jadi? 1 akan jadi 3 minus 2K, betul tak? Faham ke tak ni? Satu lagi 3 apa? Ini kan tolak. Ni apply dia macam ni. Ada satu segitiga kuasa 2, tiba-tiba ada kawan dia segi 4 kuasa 2. Apa jadi kembangan dia kalau kamu kembangkan? Itu yang saya nak masukkan. Satu akan jadi apa? Segitiga tolak. Yes, satu Segitiga operasi tolak. tolak, satu lagi. tambah. Yes, very good. Boleh faham tak? Yang ni akan jadi apa? Ni 3 tolak 2K. Yang ni akan jadi apa? Satu lagi kumpulannya jadi apa? 3 tambah 2K. Satu Dekat, operasi tambah, satu operasi tolak. Satu operasi tolak, satu operasi tambah. So akan jadi apa ni? Operasi apa sini? Saya masih lagi uruskan yang dalam ni. Faham tak? Yeah, very good. Tambah. Tambah 2K. Saya cuma tanya awak je. Saya cuma tanya awak ni je. Tolak tambah. Nampak tak? Satu tolak, satu tambah. Okay, masih dalam grup ni. And then divide by 3 minus 2K. Okay, ada tak yang sama dengan 3 minus 2K yang kat bawah ni? Di atas ni. Ada tak? Ada. Ada. Yang mana? Yang first ni kan? So, you boleh cancel. Boleh faham? Faham tak sampai situ? Faham. So, bila you boleh cancel, sambung kerja. Ni kuasa 2. Okay. Kurangnya. Boleh? Okay, permudahkan. 3 tambah 2K. Okay, yang tinggal lagi P kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 tambah 2K. P kuasa 2. Yes, very good. 3 tambah 2K. Ada answer tak? Ada answer tak? Okay, apa jawapan dia? Itu answer ni. Be careful lah. Ini yang kemahiran penting yang pelajar kena bawa dalam dewan. Tak apa, saya kecilkan saiz ni. Dah jadi macam tu. Dapatlah 2 soalan. Boleh nampak tak? Dapatlah 2 soalan dah satu. Okay, boleh faham? Tu basic konsep tu kena bawa masuk dewan. Sambungan je ni kan? Okay, ni tadi sambungan. Okay, nak bagi beza dua jalan kerja tu. Okay, sambung nombor seterusnya, nombor 4 dah kan? Tak boleh tak satu lagi? Nombor 19 boleh? Boleh Nombor 19 kat sini. Boleh lagi satu. Lagi satu ya, nak rehat. Penat dah cikgu. Tak apa, penat kamu ni berbaloi kan? Nombor 19. Okay, now nombor 19.
Okey, diberi T sama dengan, given T sama dengan 2U hati-hati dia guna T, guna U ni hati-hati tulis. Kita U tolak T tapi tolak kita nak U dalam sebutan T, betul? Okay, join T. Lain-lain semua kena join T kat sini. Ini dia punya kena soalan. U dalam sebutan T, boleh faham? Kalau tengok masih ada T kat sini, U pula ada dekat belah kanan. Tak sesuai lah kan? So kena ubah. So bila nak ubah kita kena move dululah. Okay, step 1 kita ubah dulu. So maknanya T naikkan ni, darab. Boleh faham? Darabkan dengan 3U tolak T. T kurangan 3U tolak T Darab dalam. dengan Darab 2U. darab dalam. So you akan dapat 3UT and then minus T T kuasa 2. tolak T kuasa 2. Hati-hati ini ada 2U. Tapi you nak U. So you kena move U ke sini. Boleh faham? Sebab kita matlamat kita U yang sebelah kiri kan. Tu bila cakap je ungkapan mesti kiri. Yang lain semua sebelah kanan. Sebelah kanan kena ada T lah. Jadi kita letak 3UT, kita minus dengan 2U, kita move yang ni ke sini. Move T kuasa 2 ke sini. Sampai sini boleh faham? Faham tak? Faham? Okay, bagus. So lepas tu barulah you factorkan. Tu prinsip dia. You factorkan. Jadi you letak, you factorkan U kat luar. Kat dalam tinggal 3 tolak 2, betul? Betul tak? Okay, so jadi sekarang you tak nak ni dah. You kena move. So you kena pindahkan. Jadi you tinggal seorang-seorang kat sini, dia akan jadi T kuasa 2 over yes, very good. Ada answer tak? T kuasa 2 over 3T tolak 2. Okay, ada answer? Ada Alhamdulillah. Dah pukul 4 3 minit. Lagi boleh minum petang. Masaklah untuk mak ayah. Kalau nak cemerlang sebenarnya kita yang kena banyak berkorban pada family. Kita asyik tidur, rehat je. Yang tu susah sikit lah doa diangkat. Pengalaman cikgu, kita orang memang kena banyak tolong ibu bapa di sawah kan, di kampung, di sawah. Ini answer untuk tadi. Nombor 19. Dah full dah kamera cikgu ni. Gambar pun tak cantik. Saya ambil dekat Telegram Okay, so siapa dah penat bolehlah nak bersurai pun tak apa, tapi tuan-tuan baca doa dulu. Amirul ke siapa-siapa boleh baca doa. Doa untuk majlis tasbih dan surah Wal-As. Alah. Amin. Amin. Okay, so terima kasih. Alhamdulillah kita dah berjaya sampai soalan nombor 19. Kita sambung lagi untuk minggu depan Okay, so terima kasih cikgu. Okay, make sure buat latihan ni. Cari soalan negeri, cari buat Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay.